اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم بارك فيه ولا تضر، حصنتك بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عنك سوء بألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Jadi sambung kitab kita baru ni berkenaan dengan tajuk apa nama mukaddimah bagi kitab baru ni. Sebelum daripada habis sikit lagi, kita baca muka surat 1 baru ni. Kita ambil dia adalah aku sikit lagi. Dia kata adalah aku pohonkan, aku mintakan pada Allah, makna di sisi Allah lah, fi bermakna indah. Aku minta di sisi Allah Ta'ala kiranya jadi manfaat, jadi berguna bagi guru-guru dan pelajar-pelajar dan murid-murid dan anak-anak buahku dan umumnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bangsa Melayu ini. Maknanya yang berketurunan bangsa Melayu. Mana orang bangsa Melayu kita ni lah. Dan adalah diharapkan jadi pertaruhan. Maksudnya ia kena ibarat gini. Dan adalah aku harapkan jadi pertaruhan di sisi Allah Ta'ala bagi hari akhirat. Menjadi satu simpanan untuk hari akhirat. Dan tiadalah ini hasyiah ni lah, ini syarah ni lah, ini hasyiah ni. Jadi hujah atasku di sana nanti. Mana jadi hujah ni, makna jadi hujah mudarat lah. Jadi hujah merka, jadi hujah kemarahan Allah Ta'ala. Makna dia minta, dia buat kita ni bukan jadi hujah Allah Ta'ala marah. Mana jadi hujah untuk menolong dia di akhirat nanti. Ia ada hujah dua. Hujah bagi dan hujah atas. Kalau hujah bagi, mana hujah bermanfaat. Hujah atas ni mana hujah mudarat dan kesusahan payuh. Baik, kita nak habis khutbah sikit. Gapo? Tak bunyi? Ya. Tu kena ejah lah deh. Lama kita kena ejah juga, tak bunyi belakang kot ya. Kemudian dari itu, kemudian daripada bismillah dan alhamdulillah hingga akhir, aku pohonkan dengan penuh pengharapan pada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan keberkatan. Minta Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita. Rahmat ni kita ambil di atas jalan mudah. Rahmat sini ialah kena kepada ziyadatul khair, bertambah kebaikan, bertambah kebajikan. Ini dipanggil rahmat. Moga rahmat ni kasih belah. Bila kasih belah, mana Allah Ta'ala ihsan, mana Allah Ta'ala buat baik. Bila Allah Ta'ala buat baik, makna Allah Ta'ala bagi kepada kita bertambah kebaikan dan kebajikan kepada kita. Tak jadi. Nampak warna bunyi tak? Kita baca belah-belah pada mau baki belah-belah dah. Sebabnya masa sepik dah. Kalau nak main baki spekar belah, tunggu spekar belah tak ada baca pula. Dan keberkatan, mintanya mudah-mudahan kita ini jadi satu keberkatan lah. Dalil lah, tengoklah. Dalil bagi keberkatan itu bila dibuat, bila dikarang, ada orang baca, ada orang ambil manfaat. Itu dia panggil berkat. Nanti dia panggil dalil. Dalil bagi keberkatan itu bila ditulis kita atau dikarang kita, nescaya ada orang ambil baca untuk ambil manfaat. Kita tengok mata Munyatul Musalli Syekh Daud Al-Fatani ni 200 tahun dah ke. Orang duk ambil baca yak zaman dulu sampai sekarang lon ni. Lagu tu ya. Padahal kalau kita tilik kepada kitab Munyatul Musalli ni lebih kurang 30 helai ya. Tapi dia tilik kepada barakah.
Barokah ni orang dah ambil baca, orang dah ambil manfaat dan orang dah ambil guna kerana isi dia tu amat barokah. Duduk situ dah. Tapi tak sedap dengar speaker pasal bunyi tu ke speaker hak mana? Tak mari lagi. Ya tu ke speaker mai kakak bel bayar lalu dah. Bunyi puasa tak bunyi gua dah baca tak lacak molek bunyi dah. Kena duduk jauh dua kali takut tak apa dah. Tak apalah kita baca turut pergi dulu dah. Habis itu ni sebagai nak ambil keberkatan. Dan apa nama keberkatan ni kalau kita baca di dalam hadis Nabi SAW, Nabi buat sahabat banyak ambil keberkatan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat banyak ambil keberkatan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Setengah daripada ambil keberkatan ketika makan ni tidak banyak. Ketika makan ni tidak banyak, Nabi suruh ambil keberkatan. Di orang mukmin ada keberkatan, Nabi suruh pergi bubuh di dalam satu talai. Bila bubuh satu talai, Nabi suruh rau. Bila rau, Nabi suruh pakak makan. Nak percaya akan kenyang, nak percaya akan lebih. Bila pakak makan ramai, apa tu? Bawa kenyang belakang, makan ni tu masih baki duduk supah asal. Dia panggil keberkatan yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keampunan atasku. Dan minta keampunan melimpah rahmat dan keberkatan dan keampunan atas balik pada rahmat. Melimpah rahmat, melimpah keberkatan, melimpah keampunan. Melimpah tadi atas yang ku kasih, takluk pada melimpah. Melimpah atas yang ku kasih, mana atas orang yang ku kasih. Kedua ibu bapakku, maksud dua ibu bapak dia orang kasih, dan ahliku, keluargaku, dan juga kepada semua guru-guruku lah. Sebab orang zaman dulu pun ya belajar dengan melalui guru ni banyak. Berduruk berderet kerana ia bertali daripada sanak berguru, sebab ia bimbing takut man la syaikha fa syaitanu syaikhu. Siapa-siapa tak ada guru, maka syaitan guru dia. Sebab dia berguru. Dan para ulama ul akhirah, ingat dia guna dengan ulama ul akhirah ni, yakni ulama yang belajar dan buat amal dengan ikhlas. Dia guna ulama il akhirah, istilah dia. Ulama il akhirah, yakni ulama yang belajar dan dia buat amal berserta dengan ikhlas dalam amal dia. Orang dengar ni bunyi lagu mana tak tahu dia dah. Lagu mana dengar? Tak adalah. Boleh dah. Boleh pejam-pejam mata gitu dah. Bawa lah pejam-pejam mata dulu dah. Dia panggil ulama il akhirah. Sebab apa? Sebab ia gulawan dengan ulama ul akhirah, ia panggil ulama usu. Ulama usu ni lawan bagi ulama ul akhirah. Ulama usul ni ulama yang cari ilmu untuk nak kenyai perut, bukan nak buat amal. Nanti dia panggil ulama usul, ulama yang cari ilmu ataupun buat amal untuk kenyai perut, bukan untuk nak ambil ganjaran pahala lebih di sisi Allah. Adapun istilah dengan ulama ul akhirah, ulama yang cari ilmu dan dia beramal dengan ilmu betul-betul ikhlas khidmat kepada Allah. Nanti dia panggil ulama ul akhirah. Kalau kita nak tengok ulama ul akhirah, kita tengok orang duduk berkampungi. Hak jauh pada orang. Hak duduk tempat orang pergi kurang-kurang siapa. Duduk mengajar Quran, budak ada 2-3 orang, tak ada ambil gaji, tak ada ambil upah, tak ada gapo. Lepas tu pulaknya, hak tu lah duduk mengajar semata. Demo mari, kita mengajar, demo tak mari pun tak ada apa. Tu payahlah nak cari lagu tu. Dan sahabat-sahabatku, kawan-kawanku, dan juga ampunya dhabit tuai kita dhabit muliatul musalli lah. Ampunya dhabit muliatul musalli, mana tuai kita dhabit muliatul musalli. Sebab apa ni? Sebab ya ada minggu ni kata ya ada temu kita dhabit hak daripada muliatul musalli. Hati dia minta dak juga.
Maka dengan kenyataan yang di atas dan akhir datang, aku namai kita ini dengan Hasyiah Musalli. Yang tak nama Hasyiah Musalli, Syarah Munyatul Musalli. Mana syarah bagi kita Munyatul Musalli. Sikit, okay. Cepat sikit. Adalah Hasyiah Munyatul Musalli ini jadi dalam 2 jilid je kata. Tubiknya 2 jilid. Jilid yang pertama mensyarah kitab Munyatul Musalli mula muka surat 1 hingga muka surat 19. Ya silap tulis tu. Dia tulis muka surat 19. Mana kita baca 1 sampai 19. Tu syarah dia. Dan dari muka 19 hingga muka surat akhir tu 42 masuk jilid yang ke-20. Kita tengok dulu lah. Pada nuskah ini adalah mujallid yang pertama. Mana jilid yang pertama ni kita cakap kepada nuskah yang pertama. Mana yang kerak-kerak lah. Betul? Jilid yang pertama dan jilid yang kedua. Merah. Cuma dia jadi syarah dia tu jadi panjang. Syarah jadi panjang. Sampai lambat sikit lah masa dia tu. Jadi kita tak usah baca panjang lah. Sebab masa kita sikat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi pula amat kasih sayang. Allah yang bersifat pemurah lagi pula bersifat kasih sayang. Bersifat pemurah tadi tidak tilik kepada berimej dan tidak tilik kepada berimej atau tidak berimej. Pemurah tadi tidak tilik kepada berimej ataupun tidak beriman. Itu panggil pemurah. Ada rahim tadi tu kasih belah ni tilik kepada berimej. Tilik kepada berimej barulah tilik kepada sifat rahim, yakni sifat kasihan belah. Dan ingat Ar-Rahman Ar-Rahim pemurah dan kasih belah. Kalau duduk di manusia ia panggil sifat gapo? Sifat pemurah dan kasih belah ni kalau duduk di manusia ia panggil sifat gapo? Ia panggil sifatul qalbi, ia panggil sifat hati. Kalau duduk di manusia Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ia panggil sifatul qalbi, sifat hati. Padahal Allah Ta'ala mustahil bersifat hati. Apa lagi? Allah Ta'ala mustahil bersifat hati seperti makhluk. Kerana Allah Ta'ala itu bukan makhluk. Jadi kita nak kata Allah Ta'ala bersifat hati. Itu mustahil. Maka, dipakai makna lazim. Dia panggil dipakai makna lazim. Lazim daripada Allah Ta'ala bersifat pemurah. Lazim daripada Allah Ta'ala kasih belah. Tak putuk bilah baru mari tu. Orang duk geger cari spekar tu. Lazim daripada bersifat pemurah dan kasih belah, maka lazim daripada Allah Ta'ala buat baik kepada hamba-Nya. Dia panggil makna lazim. Lazim Allah Ta'ala bersifat pemurah, lazim daripada Allah Ta'ala bersifat kasih sayang, maka Allah Ta'ala buat baik kepada hamba-Nya. Tu. Nampak merah? Maka setengah daripada buat baik kepada hamba-Nya, Allah Ta'ala memberi rezeki, Allah Ta'ala memberi kesihatan. Tu nampak merah? Sebab Ar-Rahman ni yang tubik mana? Al-Mun'imu bijalailin ni'ami. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahman Al-Mun'imu bijalailin ni'ami. Allah yang beri nikmat yang besar-besar di dalam nikmat. Makna kan? Nikmat hak kita boleh nampak dengan mata. Besar tak tengok orang naik kereta majlis. Tengok besar dia boy. Tubuh pun besar dah kata dah. Mana nikmat hak kasar nampak dengan mata. Gi tengok Allah mohon. So kamu nak naik mohon. Kau tengok pintu pagar remo, kau beru nak masuk. Besar. Tu nikmat hak Tuhan bagi ke dia. Tu dia panggil al-mun'imu bi jalailin ni'ami. Mana nikmat hak Tuhan bagi hak besar-besar, hak nampak dengan mata tengok. Kalau ia bersyukur, Tuhan tambah lagi. La in syakartum la azidannakum.
Kalau dia syukur, Tuhan tambah lagi. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau dia kufur di atas nikmat, mu nanti tengoklah azab yang Allah Taala nak akan datang. Tu tak. Dan lagi pula Ar-Rahim. Banyak ngecekau rekah tu ni tak tahulah rekah habis rekah tu ni. Ar-Rahim kena kepada Al-Mun'imi bidaqaimin ni'ami. Al-Mun'imi kena kepada pula bidaqaimin ni'ami yang memberi nikmat halus-halus daripada nikmat Allah. Nikmat ada dua, nikmat yang besar, nikmat yang halus. Nikmat yang halus itu seperti nikmat ma'rifatullah. Nikmat boleh kenal Allah dalam hati. Orang tak nampak. Kalau dia mau tengok kata Allah ya tu piyah pun tak bakar. Janggut tak ada sorak. Wah sebeh tak ada pegang. Tapi dalam hati yakin putus dengan Allah Ta'ala. Hati dia panggil mun'im bidaqaiqil ni'ami. Dia panggil nikmat hak halus. Orang tak nampak tengok. Tak? Tu nikmat, lagi pula makrifat dia, lagi pula iman dia. Tu dia panggil hak halus yang tak nampak dengan mata kasar. Baik. Kita tengok lafaz dalam sikit. Dia kata Allah ni, apa ke Allah? Allah ni nama bagi zat. Nama bagi zat. Sebab tiap-tiap zat mesti ada nama. Nama lagi? Tiap-tiap zat mesti ada nama. Takrif bagi zat, maqama binafsih. Barang yang berdiri dengan sendiri. Maka tiap-tiap zat mesti ada nama. Walaupun kita tak tahu nama, tapi hakikat dia ada nama. Tengok tu. Dia kata nama bagi zat. Nama bagi zat Tuhan. Lagi pula Tuhan ni yang wajibil wujudi wujudu. Boleh baca. Yang wajib oleh ada. Zat Tuhan ni yang wajib oleh ada, yakni ada sedia kala. Molek tu ada sedia kala. Maka kalau zat tu ada sedia kala, sifat Allah pun ada sedia kala. Bila sifat Allah ada sedia kala, tanya, nama Allah sedia kala ke tak? Tak berani nak jawab tu. Nama pun sedia kala jugalah. Sebab nama Allah Ta'ala, ia panggil asma' yang tauqifiyah. Apa pula asma' tauqifiyah? Nama yang terhenti di atas datang daripada pihak Rasul. Rasul buat mari, nama Allahnya Allah, nama Allahnya Ar-Rahman, nama Tuhannya Ar-Rahim, nama Tuhannya Al-Maliki, nama Tuhannya Al-Qudus. Dia panggil tauqifiyah. Kita nak buat panah-panah buh nama Tuhan gini tak boleh. Nama duk dia boleh kali kita buh nama Tuhan batas tebu. Boleh begitu? Tak boleh. Apa? Sebab dia panggil tauqifiyah. Benda hak terhenti di atas Nabi Rasul mari royak. Ingat balik tu dah. Tuhan yang wajib ada, yang khas pula. Nama ni sifat pada nama. Nama yang khas yang tertentu pada lafaznya. Nama ni hak tertentu pada lafaz dan khas pula pada maknanya. Makna lafaz pun tentu dengan Allah. Apa nama pula makna pun tentu dengan Allah. Tak ada kena rujuk hal itu. Cara lagu mana huraiya ya nak ayat. Maka arti khas, maka bermula arti khas pada lafaz iaitu khabar. Iaitu arti khas pada lafaz ni gini. Tertentulah lafaz Allah itu bagi Tuhan. Sebab kata ia dan tiada boleh dinamakan, diletak namakan akan yang lain daripada zat Allah Ta'ala. Tak boleh nak ambil satu zat, satu benda, diletak nama Allah. Seorang daripada orang di zaman dahulu, belum awal-awal zaman dahulu, dia nak letak nama anak dia, beranak mari dia duk cari-cari nama. Tak tahu nak letak nama gapo. Dia pun pakai letak nama anak dia, Allah. Beranak mari dia letak nama Allah. Lepas daripada dia tak nama inni samaituka. Sesungguhnya aku mempernama akan dikahi anak akunya Allah. Lepas dia kata lagu tu turun pelakar. Mati satu. Mati kali dengan anak. Mati pula kali dengan ibu. Kerana lafaz Allah ialah tertentu bagi Allah. Tak boleh diletak nama bagi yang lain. Tu kisah dia panjang situ. Dan lagi pula.
Malaikat istisna pada kata tiada boleh dinamakan yang lain. Malaikat di atas jalan sandaran dua malaikat di atas jalan sandar. Sandar nak nama Allah kepada nama yang sebelum Allah tak apa. Contoh jalan sandaran ni gapo? Seperti Abdullah. Letak nama gapo Nama Abdullah. Bukan letak nama Abdullah ni baik. Kenapa? Kerana Abdul menunjuk di atas mana hamba. Maka pergi mana Abdullah. Rasulullah kata, aku hamba Allah. Dan di dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala guna dengan lafaz Abdu juga. Subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi lupa dengan lafaz Abdu. Dan ulama pula mengatakan, orang yang tak nama Abdu tadi menunjuk di atas merendah diri. Sebab banyak kata. Tapi dia kot orang Melayu, Abdullah jadi Pok Loh. Hilang Abdullah tinggal Pok Loh. Tinggal Pok Loh tu tak apa lagi. Lama-lama tinggal Loh. Lama-lama lagi tinggal Muloh. Dia molek. Ya dekat-dekat belakang dah. Tak dekat sahabat. Abdullah jadi Pok Loh. Pok Loh jadi Loh. Bawa kain kapal damak dekat Muloh. Habis cerita dia. Nama dia kata, mana kalau arti khas pada makna, iaitu arti khas pada makna ma'budun bihaqqin. Ma'budun bihaqqin arti kan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Mana Allah yang disembah dengan sebenar-benarnya sembah. Allah lah yang sebenar-benar disembahnya ialah Allah. Maka Tuan Syekh kata, maka tertentulah makna demikian itu. Demikian mana? Demikian yang disembah dengan sebenar bagi Allah Ta'ala juga. Hak sembah dengan sebenar bagi Allah Ta'ala saja. Bila kita tanya orang Islam, siapa Tuhanmu hakmu sembah sebenar? Namanya Allah. Bila kita tanya orang kafir, kita tanya orang kafir panggil cam lagi. Hak pakai kain ihram kuning. Kita panggil dia. Dia mau pakai kain ihram kuning. Bila dia mau nak tahalul, dia kata tak boleh tahalul. Malaikat aku buti daripada cah tahalul yo. Aku nak tanya mu. Ketika mu minta dengan Tuhanmu, mu minta dengan Allah, kau mu minta dengan berhala. Saya tanya. Ada saya ngecar lah mu. Saya tanya. Mu minta dengan Allah, kau mu minta dengan berhala mu. Dia jawab ke mana? Dia jawab kata, hakikat sebenar aku minta dengan Allah, tapi wasitahnya aku minta dengan berhala. Kerana apa? Kerana aku tak pergi sapa kepada Allah, tapi berhala akulah sapa kepada Allah. Maknanya, bila kita tanya je, hakikat, dia minta dengan Allah juga. Tapi dia pergi syirik di antara perantara tu. Perantara. Sebab agama, dia larang buat gambar, dia larang buat bentuk berhala, dia larang buat bentuk-bentuk. Kerana apa? Kerana mari pada anak cucu mula-mula tawassul ya. Mari kepada tok nu tawassul. Mari kepada ayah pula, hilang tawassul, jadi ambil barakah. Mari kepada cucu pula, bukan ambil barakah, sujud Tuhan tu. Sahabat kata, ya pada awal-awal di zaman Nabi Musa AS, boleh buat gambar, bentuk besar, tok di dalam rumah. Ada setengah pula kata, dia buat bentuk gambar di rumah, dia tok tepek di pintu rumah. Bila orang mari, tanya, Assalamualaikum. Contoh katalah Pak kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tuai ada dalam rumah. Gambar tu tolong royak. Tuai tak ada tu bigi. Klik orang. Tengok. Di zaman tu siapa tak tu. Tapi tak apa sebab orang tak syirik. Tapi bila kelama masa mari, ambil gambar hak duduk di pagar, bubuh dalam rumah. Mula-mula letak tempat rendah. Lama-lama kau jadi naik tinggi. Mula-mula masuk dalam rumah sebagai hormat orang tua, tunduk kepala. Mari generasi anak sebagai hormat orang tua, rokok. Mari generasi cucu sebagai hormat orang tua gambar, sujud. Maka lama-lama gambar jadi Tuhan. Tu tengok. Itulah nak ayat tu. Isu sahabat ia lari pada awal-awal kerana takut jadi membawa kepada syirik kepada Allah. Baik.
Dan lagi pula dan tiada dapat bagi yang lainnya lain Allah Ta'ala. Di sisi jumhur ulama, di sisi kebanyakan majoriti ulama ni, lafaz Allah itu merupakan ismul a'zam. Lafaz Allah merupakan ismul a'zam. Sebut kata ismul a'zam, nama yang besar yang tidak ditolak bila pakai bubuh dalam doa. Dia panggil ismul a'zam. Tapi setengah daripada ulama dia suruh sebut ismul a'zam, nama Allah ni 7, 8 ni. Ada setengah ulama dia suruh sebut 7, 8 ni. Makna 780 ni kali. 780 ni kali. Lepas pada kita sebut nama Allah cukup 780 ni kali. Maka di situ kita berdoa dengan berkat ahli naubah. Aku minta lah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tunaikan hajat-hajat aku. Minta. Tapi yang nak 7, 8 ni. Tak si lebih, tak si kurang. Kena bila we boleh. Tengok orang nak bila duit, ya bila cukup boleh. Dia kata tak. Duit ke 100, duit ke 10, duit ke 50, duit sekali. Ya tu boleh. Tu tak. Habis. Adapun bagi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ismul a'zam itu bermula ismul a'zam itu khabar. Ialah lafaz hayyu qayyum intaha aqidatun naji. Kena ngaji pula dalam kitab aqidatun naji. Maka mengikut pendapat Imam Nawawi, ismul a'zam kena kepada lafaz al-hayyul qayyum. Maka Imam Nawawi mengatakan Bal'am ibnu Ba'ura itu ketika dia berdoa, dia tak tinggal lafaz ya hayyu ya qayyum. Bal'am. Kerana apa? Kerana Bal'am itu setengah daripada orang yang lidah masing, lagi pula doa dia Tuhan tidak tolong. Kerana dia ada lafaz ismul azam. Ketika dia akak tangan dia, pintu langit pun terbuka. Dia tak ada kata lagi. Dia akak langit, pintu langit pun terbuka. Malaikat hodok atas langit pun tengok. Masya Allah. Orang berapa lah. Tak ada doa lagi. Pintu langit buka supaya nak sambut doa dia naik. Kerana dia ada nama Ismul A'zam atas dia. Sebab dia. Tak boleh nak lerek-lerek ni. Masa pun cepat. Kita pun mari awal dah. Tapi buka speaker. Dia mengajar tak boleh. Ni kena marah untuk bila. Baru ni, ngoyak suruh yang main buka awal. Dia buka awal. Payah klik buka tak kena pula. Hari ni kena ngepek pula ni dah. Anggur payah buka comel dah bakal dah. Dia kata pula Ar-Rahman. Ar-Rahman ni nama bagi sifat Tuhan yang khas pada lafaz dan am pada makna. Dia nak ada saburami lah. Sebab dikata khas pada lafaz kerana lafaz Ar-Rahman itu maknanya kerana bermula lafaz Ar-Rahman itu khabar. Ialah tertentu disifatkan bagi Allah Ta'ala juga. Lafaz Ar-Rahman kena guna di atas pemurah Allah Ta'ala saja. Dan tiada dibolehkan, tiada boleh dikata bagi yang lain tak. Dan lainnya lain Allah dengan Ar-Rahman. Tak boleh kita nak kata yang lain pada Allah. Di atas jalan Rahman. Malaikat supaya sanilah. Malaikat di atas jalan isnad. Malaikat di atas jalan sandaran. Apa? Nama apa? Nama Abdul Rahman. Lepas tu lekatnya Me. Namanya Abdul Rahman. Lekatnya Me. Hilang Abdul Rahman. Tadi lekat Me. Lama-lama lekat apa? Lekat Rome. Begitu. Mana kalau dikatakan pada makna. Kerana bermula makna Ar-Rahman itu pemurah. Rahman makna sifat pemurah. Kita kata. Maka melekapi pemurah itu melekapi takluk kepada segala makhluk. Takmim pada segala makhluk. Sama ada ia segala makhluk berakal atau tiada-tiada berakal. Pasti kita bila. Makhluk yang berakal ni apa arti? Pasti kita bila. Makhluk yang berakal ni apa arti? Manusia. Lagi? Jin. Lagi? Makhluk berakal kan? Makhluk berakal lari tak lepas pada manusia, lari tak lepas pada jin, lari tak lepas daripada malaikat. Tu yang berakal.
Orang lain pada tu ia panggil tidak berakal, tapi Tuhan bubuh syahwat. Seperti binatang. No? Binatang ni tak ada akal. Tabak muk dia naik boleh. Bila dia besar, dia naik muk dia. Tak? Sebab apa? Sebab binatang tak ada akal. Tak? Kalau orang agaknya naik adik-adik yang sama sendiri. Lebih kurang dengan lembu ni. Dia tak ada akal. Pas lembu pula ni, bro. Lembu ni walaupun dia tak ada akal, dia ada syahwat. Tapi dia hidup-hidup dia kenal. Hak ni tinu, hak ni jatuh. Dia tak naik, hak jatuh. Bro. Tapi kalau jatuh ni main sama jatuh, orang berat pada lembu lagi. Apa? Sebab tak pandai pilih syahwat laki dengan syahwat perempuan. Tu tengok tu tak. Habis. Dan juga sama ada ia makhluk tak ada tu. Islam mana beragama Islam dan kafir beragama kafir. Islam dia tilik kepada aslama yuslimu Islam. Maknanya selamat. Bila orang masuk agama Islam maknanya selamat. Moga aslama yuslimu Islam salima selamat. Tapi bila kafir tilik kepada laknat. Bila laknat bagaimana nak boleh selamat? Sebab duduk dalam laknat. Intah akidatun najib. Qaulu ar-rahim ya tu. Yakni ar-rahim ni nama bagi sifat Tuhan yang am pada lafaz dan khas pada makna. Maka bolehlah, yakni harus dinamakan dengan ar-rahim. Dinamo maf'ul, naib fa'il pada dinamo. Akan yang lain daripada Allah Ta'ala dengan jalan sandarak seperti Abdur Rahim. Orang kita duk nama Rahim. Ya namanya Abdur Rahim, lekat ke orang kita. Rahim. Kalau tua sikit orang panggil Rahim. Dah jadi bahasa kita. Manakala kau pada makna kerana tertentu mengasihani Allah Ta'ala hanya bagi kaum mukminin juga mengasihani takluk pada hari kiamat. Mana hari kiamat sifat kasih sayang Allah tu hanya tertentu bagi orang mukmin, bagi orang yang beriman. Baik. Tuan Syekh kita kata sikit. Ku mulai risalah ini. Barulah dia kata aku nak mulai risalah ini. Nak mula lah. Nak masuk lah. Muka duk kecek cerita muka demuh ni panjang. Barulah nak masuk. Nak masuk mula. Sebab dia kata dalam sikit. Ku yakni musannif kita ini yang terkenal dengan nama Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud bin Abdullah ibunya Fatimah. Mana dia setengah daripada orang yang Nusantara kita ni. Kalau tanah Melayu ni kita rasa kalau orang tu tak kenal Syekh Daud mungkin tak mari takjil mari masjid dah balasoh pun kali tu. Sebab orang kita kena kenal Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani ni dia hebat, kehebatan dia banyak. Satu ketika Syekh Daud Al-Fatani ni kalau tak silapnya dia duduk mutalaah kitab. Bila dia duduk tengok kitab, dia tengok lembu jatah. Lembu jatah ni duduk cari pusu. Pak kita pusu dah. Pusu ni ada pusu jatah, pusu tino. Dia duduk seduk pusu. Seduk. Maka Syekh Daud Al-Fatani ni tengok, mana lembu ni napa duduk seduk pusu. Tu seduk pusu. Dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada aku apa hikmah yang membuat lembu jatah saat ni duduk seduk pusu. Maka malam tu dia tidur. Syekh Daud Al-Fatani saat ni malam tu dia tidur. Di waktu malam dia tidur tadi, dia dapat mimpi daripada Allah. Suruh Syekh Daud Al-Fatani tadi pergi gali pusu. Tengok Syekh Daud ni suruh pergi gali pusu. Sebelah lek pagi Syekh Daud Al-Fatani pun ambil cok pergi gali pusu tepat lembu hok seduk tadi. Dia pergi caku. Dalam pusu tak ni ada emah keping. Dalam pusu tak ada emah keping. Maka di dalam mimpi dia saat ni tu, orang hak dalam mimpi dia Allah Ta'ala ilham kepada dia, dalam pusu ni ada emah, maka mu ambillah sebahagian emah dalam pusu untuk mu naik ke Mekah, dan sebahagian emah pula mu bagi tiap-tiap pitu rumah bagi orang duduk kawasan tu. Maka itulah Syekh Daud ambil duit tu,
Mah sikit untuk nak Mekah. Lepas tu pula dia ambil duit ni pula mah dina tengah malam dia letak di benur pintu. Letak di benur pintu belakang. Bangun pagi esok, orang buka pintu ada mas keping rumah, keping belakang. Mas keping rumah. Dan orang masa tu pun tak ada kata lagu mana, kata mah mari mana. Semua orang pakat kata lagu mana. Syekh Daud wak mari di masa aku tidur. Orang akan kata, Syekh Daud wak mari tok mah di bendur pintu masa aku tidur. Kerana apa? Kerana orang di zaman tu tidur, dapat mimpi kata Syekh Daud nak wak mari mah tok di bendur pintu. Itulah Syekh Daud Al-Fatah ni. Oh, tapi tak boleh baca panjang tak. Demo mari lewat katik panjang awal lah ni. Kena bahas mula, kita kena bahas mula. Tok bila atik baru buka speaker tak. Oh, kita bahas mula. Minggu depan ejah berawam mana. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم وفقنا بالعلم والعمل. اللهم يا سع المغفرة فاغفر لنا ذنوبنا. وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.